Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sekejap. Satu lah. Allah ni. Okey. Maklumlah, tak ada siapa nak tolong buat kan. Okey. Saya nak menyambung sedikit perbincangan saya. Okey, terutamanya kepada mereka-mereka yang baru. Maybe pertama kali mendengar discussion ini, yang sebenarnya saya telah buat berbanyak kali lah sebelum ini, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video. Saya rasa ada satu video saya sebelum ini tentang kenapa perlu kita menyatakan sokongan kepada dapatan kajian kita sendiri. Itu isunya. Perlukah kita menyatakan sokongan mengambil kajian lepas untuk menyokong, tak tahulah maksud apa menyokongan, tapi dituliskan menyokong selari konsisten dengan kajian yang sedang kita lakukan sekarang ini. Okey. Saya nak berbalik kepada beberapa isu asas ya. Pertama, dia mengatakan bahawa dapatan kalau tidak disokong, ia sesuatu yang lemah. Jadi dapatan tu nak jadi kuat, perlu disokong baru kuat. Itu hanya logik kehidupan seharian yang maybe tidak logik jika dibawa masuk ke dalam penulisan akademik. Sebagai contoh, saya ada satu kajian saya sedang buat sekarang, maka saya pun type dan saya dapati saya sampai kepada bahagian menyatakan dapatan kajian. Maka saya merujuk kepada beberapa kajian lepas. Okey, tajuknya lebih kurang sama maybe, tetapi saya buat dalam konteks lain, maybe sekolah menengah, ini sekolah rendah, ataupun saya buat sekolah rendah, ini sekolah menengah. Okey, maka saya merujuk katalah kepada kajian satu tesis. Okey, kita mengatakan tadi bahawa dapatan kajian saya ini lemah. Maka dapatan kajian tesis ini juga lemah. Apa bezanya? Tak ada beza kan? Jadi kalau dapatan kajian tesis ini lemah, sebab tu dia katakan perlu disokong oleh kajian lain pula, tapi pada asalnya dia lemah. Kenapa kita ambil dapatan kajian yang lemah ini untuk menyokong kajian kita yang lemah, yang kita dakwa lemah? Sedangkan dapatan kajian yang ini jauh lebih lemah kerana dia bukan dalam konteks kajian kita sendiri. Sedangkan pernyataan kita kepada dapatan kajian kita disokong oleh data kajian kita sendiri, dan kita ambil pula dapatan kajian lain yang dalam konteks berbeza yang jauh lebih lemah untuk menyokong dapatan kajian kita. Dan ada kalanya bukan satu, bukan dua, kadang-kadang tiga kajian yang lepas yang dikombainkan sekali konon-kononnya untuk menyokong dapatan kajian kita yang lemah. Sebenarnya itu seperti mencurah air ke daun keladi. Doesn't make any sense at all. Okey, kenapa saya kata begitu? Kita fahami maksud kajian lemah atau dapatan kajian lemah atau dapatan kajian yang tak lemah. Apakah sebenar maksudnya? Okey. Kalau kita buat kajian korelasi, kita ada questionnaire yang telah pun valid, yang reliable. Okey. Kita hanya mengadakan questionnaire untuk melihat hubungan antara faktor A dan faktor B. Korelasi sahaja. Okey. Maka kita pun mendapati ada hubungan yang signifikan. Tak kisah berapa nilai koefisiennya, tapi signifikan. Maka kita melaporkan bahawa daripada dapatan kajian seperti rajah sekian-sekian, jadual sekian-sekian, maka terdapat hubungan yang signifikan antara A dengan B, okey, dengan nilai koefisien sekian, dan ianya satu dapatan yang signifikan. Kita pun titik. Okey, maka itu adalah dapatan yang kuat dalam konteks correlation. Okey. Itu dapatan yang kuat kerana disokong oleh kajian dan data, maka pernyataan kita terhadap dapatan tersebut adalah pernyataan yang kuat. Kenapa? Kerana kita bercakap dalam konteks correlation. Bermakna kalau kita cuba untuk membuat penambahan, sebagai contoh, terdapat hubungan yang signifikan antara A dengan B, di mana A telah mempengaruhi B atau B dipengaruhi oleh A. Okey, kalau kita buat kupasan begitu, sebenarnya kita telah melampaui limit yang diberikan oleh tafsiran yang boleh kita berikan kepada dapatan sebuah kajian berbentuk korelasi. Kalau kita mengatakan A mempengaruhi B sebab nilai yang kita lihat itu, maka itu adalah dapatan yang lemah
Kenapa? Kerana kita telah mengupas keluar daripada konteks korelasi. Okey, itulah dapatan yang lemah. Okey, tapi kalau kita menulis, mengupas dalam konteks limit yang dibenarkan untuk kita membuat tafsiran kepada dapatan tersebut, ialah dapatan yang kuat. Okey, takkan kita nak kata kajian kita lemah pula kan? Kajian kita kata kuatlah sebab kita dah buat semua precaution yang diperlukan, termasuk reliability, termasuk validity. Okey, katalah kita membuat kajian t-test, dua kumpulan A dan B. Kita dapati bahawa kumpulan B post-testnya meningkat, menyebabkan adanya perubahan secara signifikan setelah kita berikan intervention. Dan kita kawal semua sekali dan kita laporkan apa yang kita lakukan untuk mengawal situasi itu. Maka kita mengatakan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara kumpulan B dalam post-test dengan kumpulan A, di mana kumpulan B berbeza secara signifikan dan dia lebih tinggi markah post-testnya daripada kumpulan A. Okey, maka kita menyatakan bahawa peningkatan ini disebabkan oleh intervention yang kita berikan. Maka kita bercakap dalam konteks cause and effect. Tak sama seperti korelasi. Bila kita bercakap dalam konteks cause and effect, kita menyatakan bahawa setelah kita mengawal semua pemelih ubah external, co-founding, whatever, maka kita boleh menyatakan dengan yakin bahawa perubahan yang berlaku tersebut disebabkan oleh intervention yang telah kita lakukan kepada kumpulan B dan kumpulan A secara konvensional. Jadi itu dapatan yang kuat disokong oleh nilai-nilai yang kita sebutkan, nilai T dan signifikannya dalam jadual yang kita telah laporkan. Maka itulah dapatan yang paling kuat. Tetapi kalau kita sekadar melaporkan bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan antara A dengan B, titik, kita tak melaporkan bahawa berlakunya intervention dan kawalan-kawalan tu, maka itulah dapatan adalah pelaporan dapatan yang lemah. Okey? Jadi bila kita telah melaporkan cause and effect dengan kawalan yang kita adakan dan kita bercakap daripada konteks limitasi bahawa kita boleh sampai ke tahap menyatakan cause and effect, maka itu dapatan yang kuat yang tak perlu disokong oleh kajian-kajian lain yang tak ada kena-mengena. Tambahan pula, okey, kita guna pula kajian yang menggunakan umpamanya multiple regression ataupun correlation untuk menyokong dapatan eksperimen kita. Yang itu lagi hancus. Okey, kena fahami itu. Kenapa saya beria-ia sangat nak menyatakan perkara ini? Kerana kita telah merosakkan dapatan kita sendiri dengan kenaifan kita. Okey, kalau kita katakan sesuatu itu dalam konteksnya yang sesuai dengan kekuatan limitasi statistik analisis yang kita nak laporkan itu, maka dia kuat, tak perlu kita nak perlukan sokongan. Sokongan hanya perlu untuk kita support bahawa ada keperluan kajian dibuat. Kenapa? Kerana kajian-kajian lepas tidak menyentuh aspek itu, ataupun teori-teori yang digunakan adalah dalam satu rangka yang sama. Tinggal lagi kajian lepas tidak buat dalam konteks sekolah menengah. Mereka hanya tumpu kepada universiti saja menggunakan teori yang sama untuk kita support bahawa ianya boleh lakukan juga di peringkat universiti. Kenapa kita nak limitkan di peringkat sekolah? Jadi itulah tujuan kita gunakan dapatan-dapatan kajian lepas. Okey? Dan kalau kita nak kupas pun dalam bahagian perbincangan adalah untuk meletakkan satu level kepada kajian lepas dan kita meletakkan a step above untuk menyatakan sumbangan kita. Okey, kenapa yang dulu tak buat kita buat dan dapatan kita tu menunjukkan adanya contribution to the body of knowledge. Okey, tentulah saya paling tidak selesa apabila pelajar sendiri, postgraduate sendiri menyatakan kenapa kita perlu buat begini. Okey, ada yang seorang dua yang lebih sedar kenapa kita perlu buat begini. Tetapi mereka diminta lakukan itu. Okey, dengan alasan kalau tidak dibuat dapatan anda lemah. Titik, itu sahaja. Dan tidak ada rasional lain yang mereka nak berikan. Okey, dan itu sebenarnya you bayangkan sesuatu yang kita buat sepanjang 5 tahun, 6 tahun, akhirnya kita ambil kajian lepas untuk menyokong dapatan kita. Kita seperti melakukan duplikasi. Semua katalah kita ada 15 dapatan. Okey, dan setiap dapatan tu disokong oleh satu ataupun dua. Akhirnya kita ada sejumlah 20 dapatan lain yang menyokong dapatan kita. That's duplication.
Kita mengulangi apa yang dilakukan oleh kajian lepas. Okey, jadi itu persoalan yang saya cuba nak kemukakan kepada anda semua. Supaya anda boleh berfikir secara rasional. Bukan untuk saya. I have nothing to do with anything. Saya telah pun selamat menyelesaikan pengajian saya. Tetapi generasi akan datang harus berfikir, harus cerdik memikirkan bahawa dapatan kajian kita harus dikupas untuk menunjukkan novelty. Bukan untuk memusnahkan novelty sendiri dengan meletakkan kajian-kajian lain yang mungkin lebih lemah daripada kita. Dan kita mengaku bahawa kita menggunakan satu benda yang, satu rujukan yang, satu teori yang telah direvise. Lepas tu kita rujuk pada kajian lepas yang teorinya maybe outdated. Okey, timbul pula persoalan kita kena pula menyokong untuk sinkronizekan dengan kajian semasa. What mean by synchronize? Tidak ada soal synchronize di situ. Okey, dalam konteks apa nak synchronize? Ini bukan online learning boleh synchronize dan asynchronous ya. Jadi itu perkara yang saya nak anda semua berfikir dan berikan sedikit perhatian. Okey, semoga penulisan anda menambah kualiti kajian yang anda lakukan sendiri. Bukan anda menjatuhkan makam novelty, okey, kajian anda dengan meletakkan kajian-kajian lepas untuk menyokong apa yang anda lakukan. Okey, itu saja yang sempat saya bersama dengan anda. Kalau anda dengar suara bising-bising tu, anak jiran sebelah sedang main-main ya. Okey, dan mudah-mudahan kita dapat bersama dalam video-video yang akan datang. Okey, hari pun dah mula menuju senja. Mudah-mudahan anda mendapat sedikit manfaat. Itu saja. Assalamualaikum. I love you. Bye-bye. Muah.